Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini, cikgu akan mengajar topik tolak pecahan bagi tahun 4. Baik, untuk menolak dan menambah pecahan, syarat dia mesti pembawah sama. Ini syarat dia. Mesti pembawah sama. Syarat ni mesti dipenuhi dahulu. Pembawah sama. Syarat dia mesti pembawah sama. Baik, kita tengok pada contoh soalan. 2 ditolakkan dengan 4/5. Baik, 2 tolakkan dengan 4/5. Sekiranya 2 ni tak ada pecahan, kita adakan dulu pecahan, supaya nanti kita tak buat silap. Tak adakan pecahan. Pecahan dia sifar per sifar. Manakala 4/5 ni dia tak ada nombor bulat. Dia tak ada nombor bulat. Jadi kita adakan nombor bulat, dan nombor bulat dia sifar. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tunjukkan kamu kenapa kita letak dia sebagai 2 sifar per sifar. Yang belakangnya cikgu tunjuk. Baik, supaya dia syarat dia nak tambah, nak tolak pecahan, syarat dia yang pertama mesti pembawah sama. Satu lagi syarat yang kita akan membiasakan diri kita, iaitu nombor bulat tolakkan dengan nombor bulat, pecahan tolakkan dengan yang pecahan. Jadi maksudnya nombor bulat tolak nombor bulat, pecahan yang atas tolakkan dengan yang pecahan yang atas. Baik, sebelum kita pergi, terlihat di sini 2 sifar per sifar sebenarnya datang daripada 2 tambah sifar per sifar. Ini kita panggil nombor bercampur. 2 tambah sifar per sifar. Jadi bila kita selesaikan 2 tambah sifar per sifar ni, sekiranya kita selesaikan sifar bahagi sifar, maka kita akan dapat sifar lah. Sebab itu kita akan dapat 2 tambah sifar, maka jawapan dia 2. 2 ni samalah dengan 2 yang di hadapan ni. Tetapi apabila melibatkan penolakan pecahan, kita adakan supaya kita tak buat salah. Cikgu padam. Kita adakan supaya kita tak buat salah. Baik, kesalahan yang sering kali murid lakukan bagi soalan yang macam ni, dia ambil mudah. Ambil mudah macam apa yang dimaksud oleh cikgu ialah dia terus sahaja menolak, seolah-olah macam 2 ni tolakkan dengan sebelah 4/5 ni dia tak ada nombor bulat, jadi dia adakan sifar. Jadi 2 tolak sifar, dia terus tulis 2, kemudian terus tulis jawapan dia 4/5. Sekiranya ini jawapan akhir kamu, sememangnya salah. Memang salah. Jadi sebenarnya proses dia, baik, kita adakan dulu 2 sifar per sifar. Manakala 4/5 ni tak ada nombor bulat, kita adakan sifar di hadapan ni. Kita kena semak dulu. Untuk tolak pecahan, kita kena semak dulu. Adakah sifar yang pecahan ni boleh ditolakkan dengan 4/5? Tidak boleh. Jadi bila tidak boleh, cara dia mesti tolak 1. Dan kita akan guna, disebabkan pecahan ni sifar per sifar, yang kawan dengan 2 ni adalah sifar per sifar, jadi kita akan guna pembawah dia ni, sebelah kanan dia ni 5. Jadi kita selesaikan 2 tolak 1, kita dapat 1. Jadi kita guna kawan yang di sebelah ni 5/5. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tunjukkan sekali lagi 1/5/5. Dia tolak 1 ni seolah-olah macam kita pinjam, tapi sebenarnya bukan kita pinjam, seolah-olah macam kita ceraikan nombor bulat ni supaya menjadikan satu nombor bercampur yang pengatas dia boleh ditolakkan dengan yang kanan. Cikgu tunjuk sekali lagi 1/5/5. 1/5/5 sama dengan 1 tambah 5/5. 5/5, sekiranya kita selesaikan 5 bahagi 5, kita akan dapat 1. Jadi 1 tambahkan dengan 1 ni, kita akan dapat 2. Kita akan dapat 2. Kita bayangkan seolah-olah macam kita pinjam. Sebab tu cikgu kata, tapi bukan kita pinjam, seolah sebenarnya proses yang kita buat ialah kita jadikan sebagai nombor bercampur supaya pengatas dia tu boleh ditolakkan dengan yang sebelah kanan ni. Jadi 2 ni kita jadikan 1/5/5 dengan cara tolak 1, kemudian kita guna kawan yang di bawah ni 5 ni. Boleh faham? Okey. Cikgu padam yang ni. Kita teruskan proses yang berikutnya. Jadi tolak, yang belakang ni kita tak buat apa-apa. Jadi tolak
4/5. Yang nombor bulat sifar tu tak tulis pun tak apa. Kita dah takkan buat silap dah. Jadi kita selesaikan pecahan ni. 1, jadi 1 tolak sifar ni. Tadi sifar kat sini Jadi kita dapat 1. Kemudian yang atas tolak yang atas. 5 tolak 4. 1. Kemudian perkan balik dengan 5. Jadi kita dapat jawapan bagi soalan ni ialah 1/5. Baik, kita terus contoh yang berikutnya. 6 tolak 3, 3/4. Beza dengan soalan yang pertama tadi, 2 tolak 4/5. 4/5 ni dia tak ada nombor bulat. Tapi untuk soalan yang ini, soalan yang berikutnya ni, 6 ditolakkan dengan 3, 3/4. Ada 3 di hadapan ni. Disebabkan kita ada kat sifar ni, sifar per sifar. Jadi sifar ni tak boleh tolakkan dengan 3/4 ni. Seperti mana tadi, seolah-olah macam kita pinjam 6 tolak 1, kita guna kawan yang di sebelah bawah ni. Jadi 6 tolak 1, kita akan dapat 5. Kemudian guna kawan sebelah ni, 5 4/4. Dan yang belakang ni kita tak buat apa-apa. Tolak, proses menolak, tulis balik 3, 3/4. Kita tengok yang pengatas ni. Seperti mana tadi, setelah kita ceraikan yang di hadapan ni, 5 ni boleh ditolakkan dengan 4. Sama juga dengan ini. 4 boleh ditolakkan dengan 3. Jadi teruskan kepada penolakan macam biasa. Nombor bulat tolak nombor bulat. 5 tolak 3, kita dapat 2. 4 tolak 3, kita dapat 1. Kemudian kita perbalik dengan 4. Bawah kita tak tolak, kita tetapkan. Baik, kita tengok. Adakah pecahan yang di belakang ni dalam bentuk yang termudah? Tidak boleh dipermudahkan lagi. Tidak boleh dipermudahkan lagi. Maka jawapan bagi soalan ini ialah 21/4. Baik, kita teruskan pada contoh yang ketiga, iaitu 5/1/7 tolak 3 5/6. Sebelum cikgu lupa, beritahu kamu, cikgu dah nyatakan di sini syarat mesti pembawah sama. Baik, seperti mana video yang sebelum ni, yang tambah pecahan, cikgu gunakan kaedah darab silang untuk samakan pembawah dia. Untuk video kali ini, penolakan pecahan, untuk samakan pembawah, kita gunakan kaedah gandaan. Gunakan kaedah gandaan. Kalau macam ni 6, kita buat gandaan 6. Ni 7, kita buat gandaan 7. Senang cakap, sifar 6 lah. Jadi 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 tambah 6, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey, kita buat pula untuk 7. 7, 14, 41, 48. Belum lagi ada yang sama kat sini. Buat lagi 35, 42, 49. Baik, berhenti. Sebab apa kita berhenti? Sebab kita dah nampak dah ada yang sama dekat sini, iaitu 42. 42 ni sama. Ingat syarat mesti pembawah sama. Jadi kita akan jadikan pembawah dia sebagai 42. Kita selesaikan satu persatu. Okey, yang di hadapan ni dulu. Tulis balik. Jadi nombor bulat tu kita tak buat apa-apa, sebab kita nak samakan pembawah dulu. Jadi tulis balik 5 per 42. Dia tulis siap-siap 42 kat sini. Tolak. Kemudian yang belakang ni 3. Nombor bulat kita tak buat apa-apa. Jadi kita jadikan pembawah dia 42 per 42. Tulis siap-siap. Kemudian barulah kita cari yang pengatas ni. Macam mana? Baik, kita tengok yang di hadapan ni 7. Untuk sampai ke 42, bilangan ke berapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka darab 6. Bila bawah darab 6, atas pun darab 6. Jadi 1 darab 6, kita dapat 6 lah. Yang gandaan 6 pula, untuk sampai ke 42 ni, bilangan ke berapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita akan darab 7. Bawah darab 7, atas pun darab
7. Jadi 5 darab 7 kita dapat berapa? 35. Baik, kalau untuk tambah pecahan kita boleh terus tambah. Tapi yang ini menolak pecahan. Jadi menolak pecahan, kita jangan terburu-buru, kita kena cek dulu. Jangan tengok nombor bulat. Sebab nombor bulat 5 ni garanti boleh ditolakkan dengan 3. Kita tengok yang atas ni. Adakah 6 ni boleh ditolakkan dengan 35? Tidak boleh. 6 tidak boleh ditolakkan dengan 35. Maka kita seolah-olah macam kita pinjam. Kita pinjam. Baik, contoh sebelum ni, yang di hadapan ni dia tak ada pecahan. Kita ada ke sifar per sifar. Jadi kita guna kawan yang di sebelah ni. Tapi untuk contoh yang ini, dia ada bawah ni. Bawah dia sebagai 42. Cara dia 5 tolak 1, bawah tambah atas. Perbalik dengan bawah. Jadi kita buat 5 tolak 1 kita dapat 4. Jadi 42 tambah 6. Kita tambah ke tempat lain. 42 tambah 6. 2 tambah 6, 8. Kita dapat 48. Jadi atas ni kita letak 48. Kita perbalik dengan bawah 42. Tolak. Jadi yang belakang ni kita tak buat apa-apa. Tulis balik 3. 35 per 42. Baik, lihat pecahan yang di atas ni. Pengatas ni. Boleh tak 48 tolak 35? Boleh, sebab 48 lebih besar daripada 35, maka boleh menolak. Jadi kita tolak dekat tempat lain. 48 kita tolakkan dengan 35. Tolak macam biasa. 8 tolak 5 3. 4 tolak 3 1. Kita dapat 13. Seterusnya nombor bulat. Tolak nombor bulat. 4 kita tolakkan dengan 3. Kita dapat 1. 48 tolak 35 ni kita dah buat tadi. 48 tolak 35 kita dapat 13. Jadi tak di atas. 13 per 42. Baik, sebelum kita sahkan 1/13 per 42 sebagai jawapan akhir, kita kena semak dulu. Adakah pecahan yang di belakang ni dalam bentuk yang termudah? Ya, dalam bentuk yang tidak termudah. Sebab tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa nombor sekalipun untuk mengecilkan nombor pada pecahan tersebut. Maka jawapan bagi soalan ini ialah 1/13 per 42. Kita teruskan pada soalan keempat. Kali ini lebih sukar sikit. Kita lihat pembawah dia ni. Pembawah dia 8, 2, 3. Kali ini sukar sikit. Untuk sama ke pembawah ni, cikgu tunjuk menggunakan kaedah gandaan. Tidak menggunakan kaedah darab silang, menggunakan kaedah gandaan. Video sebelum ni tambah pecahan, cikgu tunjukkan kamu menggunakan kaedah darab silang. Tapi untuk penolakan pecahan, kita gunakan kaedah gandaan. Gandaan kita kena buat gandaan. Kalau macam ni 2, kita buat sifir 2. 2 tambah 2 4 tambah 2 8 tambah 2 10 12 14 16 18 20. Okey, berhenti jap. Kita buat digit yang kedua paling kecil pula. 3 6 9 12 15 18 21 24. Baik, kita dapati di sini dalam gandaan 2 dan dalam gandaan ketiga, dalam gandaan 3 18 sama. Jadi kita buat pula sifir 8. Gandaan 8 ni. Adakah dalam sifir 8 ni ataupun gandaan 8 ni ada 18? Kita buat 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 32 tambah 8 40. Jadi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Trik dia, digit yang bawah yang paling besar kita buat sikit je gandaan dia. Kita tengok sini dah sampai 40 dah. Sini baru 20. Sini dah 24. Jadi kita buat untuk sifir 2 pula. 20 tambah 2 22 tambah 2 24. Jadi kita dapati di sini 24 sama. 24 sama bagi ketiga-tiga gandaan. Jadi kita akan jadikan pembawah dia 24. Jadi tulis siap-siap. Yang depan ni tulis siap-siap. Nombor 4. Nombor bulat kita buat apa-apa. Per 24 tolak per 24. Ni yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang belakang ni.
Tulis dulu siap-siap. Tolak 2, nombor bulat kita tak buat apa-apa, per 24. Sebab kita dah jumpa pembawah dia 24. Jadi kita tulis siap-siap. Tulis siap-siap nombor bulat dan pembawah dia dulu, serta proses dia menolak, supaya kita tak buat salah. Kemudian baru kita selesaikan untuk mendarat yang pengatas tu. Cara dia senang je. Kita kira dalam gandaan 8, bilangan keberapa 24 tu? 1, 2, 3. Jadi darat 3. Bawah darat 3, atas pun darat 3. Jadi 7 darat 3, 21. Kemudian yang kedua ni pula, dalam gandaan 2, 24 tu bilangan yang keberapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salah kat sini. Di mana kesalahan tu? Ya, cikgu pun salah sifir ni. Cikgu terlupa letak 6 ni kat sini. 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2 lah 8. Jadi bila kita kira balik, dalam gandaan 2 ataupun sifir 2, 24 ni bilangan yang ke-12. Cikgu tambah satu lagi kat sini. Cikgu pun buat silap. Jadi biasalah. Jadi bila kita buat balik, kita akan nampak. Jadi dalam sifir 2, 24 ni bilangan yang ke-12. Jadi darab 12. Bawah darab 12, atas pun darab 12. Jadi 1 darab 12, 12 lah. Seterusnya gandaan ketiga. Gandaan 3, 24 ni bilangan keberapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan yang ke-8. Jadi darab 8. Bawah darab 8, atas pun darab 8. Ini 2 darab 8 berapa? 16. Baik, syarat sudah dipenuhi. Bawah sama. Kita tengok bawah 24, 24, 24. Syarat sudah dipenuhi, bawah sama. Baik, kita teruskan proses dia, iaitu menolak. Sebelum nak menolak, kita kena cek dulu. Boleh ke? Jangan tengok nombor bulat. Sebab nombor bulat garanti boleh ditolak. Kita tengok yang atas ni. Boleh ke 21 tolak 12 tolak 16 tanpa gagal? Jadi kita buat. Memang kena guna kaedah cuba jaya. Kena buat. 21 tolak 12. Kita dapat apa? Tolak macam biasa. 1 tak boleh tolak 2. Ambil 1 daripada 2. 2 jadi 1. 1 ni jadi 11. 11 tolak 2 kita dapat 9. Jadi adakah 9 ni boleh ditolakkan dengan 16? Tidak boleh. Kecil tak boleh tolak dengan besar. Jadi tak boleh. Jadi cara dia, kita akan guna kaedah tolak 1 bawah tambah atas. Jadi yang depan ni kita akan ceraikan pecahan ni. Jadi tolak 1 bawah tambah atas perbalik dengan bawah. Jadi 4 tolak 1 berapa? 3. 24 tambah 21. Bawah tambah atas. Jadi kita buat kat sini 24 tambah 21. Jadi 4 tambah 1. 4 tambah 1. Jadi 4 tambah 1 kita dapat 5. 2 tambah 2 kita dapat 4. Jadi kita dapat 45 per dengan 24. Yang belakang ni kita tak buat apa-apa pada dia. Jadi kita salin balik. Tolak 12 per 24. Ni pun sama, kita tak buat apa-apa. Tolak 2, nombor bulat jangan tinggal. 16 per 24. Baik. 45 tolak 12 tolak 16. Kita tengok. Bolehkah dia menolak tanpa gagal? Kita tengok. Bolehkah dia menolak tanpa gagal? Jadi kita buat 45 tolak 12. 5 tolak 2, 3. 4 tolak 1, 3. Jadi tolak pula dengan 16. Jadi 3 tak boleh tolak dengan 6. Pinjam, ambil 1 daripada 3. 3 jadi 2. 13 ni akan jadi 13. 13 tolak 6 kita dapat 7. 2 tolak 1, 1. Boleh menolak tanpa gagal. Maksudnya syarat untuk penolakan dipenuhi. Jadi kita selesaikan. Kita dah selesaikan proses menolak yang atas ni. Jadi kita tolak nombor bulat ni supaya kita tak lupa. Jangan tinggal pula nombor bulat tu. Jadi 3 tolak sifar tolak 2.
kita dapat 1. Jadi kita dah tolak tadi kat sini kita dapat 17. Tulis 17 per balik dengan bawah. Bawah kita tetapkan per dengan 24. Okey, kita semak. Adakah pecahan yang di belakang ni dalam bentuk yang termudah? Ya, dalam bentuk yang termudah, tidak boleh dipermudahkan lagi. Maka jawapan bagi soalan ni ialah 1/17/24. Baik, cikgu teruskan kepada contoh yang berikutnya. 13 tolak 7, 5/6 tolakkan dengan 8/9. Disebabkan 13 ni tak ada pecahan, kita letak sifar per sifar. Kemudian kita buat guna kaedah gandaan. Kita jadikan yang ni bawah ni sama dulu untuk dua pecahan ni dulu. Ini dengan yang ini. Kita samakan pembawah untuk dua yang ini dahulu. Jadi kita guna kaedah gandaan. Sifir 6 buat sifir 6 lah. 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 30 36 45 54. Baik, buat 9 pula. 18 27 36 45 54 63. Baik. Ada yang sama dah tu. Sama dah ni. Apa yang sama dekat sini? 18 dan 18. Ada satu lagi yang sama, 45 dan 45. Ada lagi yang sama, 36 36. Baik. Sekiranya untuk samakan pembawah, jangan ambil pembawah sama tu yang besar. Kita ambil yang paling kecil supaya di proses akhir nanti kita tidak perlu mempermudahkan pecahan tersebut. Jadi kita akan jadikan pembawah dah 18. Jadi 13 ni kita tulis balik, 13 tolak. Okey, kita buat yang belakang ni Kita jadikan pembawah. Kita letak dulu 7 per 18 tolak per 18. Kita letak siap-siap dulu. Yang ni 13 kita buat apa-apa. Yang ni akan jadi yang ni. Kemudian yang ni akan jadi yang ni. Okey, seterusnya. Baik, 18. 18 bilangan yang ke berapa dalam gandaan 6? Kita kira 1, 2, 3. Bilangan yang ketiga, jadi 6 darab 3 untuk dapat 18. Di bawah darab 3, atas darab 3. Jadi 5 darab 3 kita dapat 15. Okey. 15. Seterusnya 9. 18 ni bilangan keberapa dalam gandaan 9? Kita kira 1, 2. Dalam bilangan yang kedua, jadi 9 darab 2 kita akan dapat 18. Jadi bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi 8 darab 2 kita dapat 16. Okey. Kita dah selesaikan dah. Bawah dah sama. Bawah dah sama. Tapi kita dapati 13 ni pecahan dia sifar per sifar. Kita buat seperti mana contoh yang kedua tadi. Seperti mana contoh yang ini Jadi 13 ni tolak 1. Kita guna kawan yang di sebelah kanan ni, sebab yang ni dah memang 18 lah. Jadi 13 tolak 1 kita dapat 12. 18 per 18 tolak 7. 15 per 18 salin balik tolak 16 per 18. Ni cikgu tunjuk kamu langkah demi langkah macam mana kita nak selesaikan soalan ni dengan jayanya. Baik, sebelum kita melakukan proses yang berikutnya, kita cek dulu 18 tolak 15 tolak 16 adakah boleh ditolak dengan jayanya tanpa gagal. Kita cek 18 tolak 15, 8 tolak 5 3, 1 tolak 1 sifar, tadi tolak 16. Adakah 3 boleh tolak ke 16? Tak boleh. Tidak boleh. Maka kita buat lagi sekali. Tolak 1. Bawah tambah atas. Per balik dengan bawah. Jadi 12 tolak 1 kita dapat 11. 18 tambah 18. 18 tambah 18. 4 tambah 8, 16, 1, 36.
6. Jadi 36 per 18. Okey, yang belakang ni kita tak buat apa-apa. Sama juga macam yang tadi yang ni. Kita salin balik. Tolak 7, 15 per 18, tolak 16 per 18. Okey, makna dua kali kita buat proses seolah-olah macam kita pinjam ni. Yang tolak satu ni, dua kali kita buat. Jadi, kita selesaikan. 36 tolak 15 tolak 16. Kita buat 35. Minta maaf 36. Jadi, kita selesaikan. 36 tolak 15. Tolak macam biasa, 6 tolak 5, 1, 3 tolak 1, 2. Tolak pula dengan 16. Tolak macam biasa, 1 tak boleh tolak dengan 2. Pinjam, ambil 1 daripada 2, 2 jadi 1, 1 jadi 11. 11 tolak 6, kita dapat 5. Maka boleh menolak tanpa gagal, kita dapat 5. Jadi, kita akan tulis. Kita tulis sama dengan 5 per 18. Tapi jangan lupa, nombor bulat ni jangan kita tinggal dia. 11 tolak 7 tolak sifar. Jangan lupa. Sekiranya kita lupa nombor bulat, jawapan kita salah. Jadi 11 tolak 7 kita dapat 4. Baik, kita cek. Adakah 5 per 18 ni dalam bentuk yang termudah? Ya, 5 per 18 ni dalam bentuk yang termudah. Tidak boleh dipermudahkan lagi. Maka jawapan bagi soalan ni ialah 45 per 18. Kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Berapakah beza 2, 3 per 10 dengan 1, 1 per 6? Beza. Kalau beza kita nak buat apa? Tolak. Beza kita kena tolak. Dia kata berapakah beza 2, 3 per 10 dengan 1, 1 per 6? Jadi kita tulis dalam ayat matematik. Jadi 2, 3 per 10 tolak 1, 1 per 6. Baik, kita guna kaedah gandaan. Guna kaedah gandaan. Kalau macam ni 10 kita buat sifir 10 lah. Macam ni 6, kita buat gandaan 6 lah, sifir 6. Jadi 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 6 30 tambah 6 36. Baik, untuk proses gandaan ni yang merumitkannya ialah kita terpaksa buat gandaan sampai kita jumpa yang sama. Jadi 36 tambah 6 42 tambah 6 48 tambah 6 54. Jadi tambah lagi 6 tambah lagi 6 60 tambah lagi 6 66. Selanjutnya kita buat pula gandaan 10, sifir 10 10 20 30 40. Ada tak yang sama kat sini? Tak sama lagi. Buat lagi 50 60 70. Baik, kita dah jumpa dah yang sama ni. Kita dah jumpa yang sama, iaitu 60. Sebelum 60 tu ada tak yang sama lagi? Sebelum tu ada tak yang sama? 30. Kadang-kadang bila kita membuat gandaan, kita terlepas pandang. Jadi bila kita dah dapat satu gandaan, kita cek balik. Ada tak yang sama sebelum gandaan yang paling besar? Jadi kita dapati di sini yang sama di sini ialah 30. Maka kita akan guna pembawah dia 30. Kita tulis balik 2 yang di hadapan ni, kita tak buat apa-apa. Nombor bulat ingat nombor bulat jangan lupa. Kita tulis per 30 tolak, jadi yang ni kat belakang 1 per 30. Kita jadikan pembawah dia 30. Baik, seperti mana proses yang sebelum ni, kita bilang dalam gandaan 10, 30 tu bilangan ke berapa? 1, 2, 3. Bilangan ketiga, maka kita darab 3. Bawah darab 3, atas darab 3. Jadi 3 darab 3 kita dapat 9. Dalam gandaan 6, 30 ni bilangan ke berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya kita akan darab 5 untuk dapat 30. Di bawah darab 5, atas pun darab 5. Jadi 1 darab 5, 5.
Baik, untuk menolak kita semak dulu. Boleh tak 9 tolak 5 tanpa gagal? Boleh. Maka kita akan selesaikan 2 tolak 1, 1, 9 tolak 5, 4, per dengan bawah 30. Bawah kita tak tolak. Bawah, syarat dia pertama tadi kita masih samakan pembawah. Jadi kita cek, adakah 4/30 ni dalam bentuk yang termudah? Belum lagi. Belum dalam bentuk yang termudah, disebabkan 4 dan 30 ni merupakan nombor genap. Jadi bila nombor genap, garanti boleh dibahagikan dengan 2. Kita tengok dalam sifir 2. Ada tak 30? Ada tak 30 dalam sifir 2? Bila kita buat 3 sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ada 30 ni. Jadi kita kira. Seperti biasa, kita cari tengok. 4 ada di atas ni. 30 ada di bawah ni. Jadi ingat lah. Nak permudahkan, bahagi di kepala. Dekat sini kita potong. Jadi kita potong 4. Kita kira 4 ni dalam sifir 2 bilang ke berapa? 1, 2. Dapat 2. Jadi 30 ni bilang ke berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 ni bilang ke 15. Jadi kita potong, bahagi di kepala. Terus kita kira je 15. Jadi 15. Baik, jangan tinggal macam ni sebagai jawapan akhir. Kita kena tulis balik jawapan akhir sebagai 1, 2/15. Baik, kita pergi pada contoh yang terakhir. Tolakkan 2, 3/5 dan 1, 1/3 daripada 10, 1/4. Baik, bila kita lihat gandaan, bila kita lihat pembawah dia, kita dapati bawah ni 5, 3 dan 4. Sebelum tu kita tulis dalam ayat matematik dulu. 10, 1/4 tolak 2, 3/5 tolak 1, 1/3. Sebenarnya boleh juga kalau kamu buat 2, 3/5 tambah 1, 1/3. Kemudian barulah kamu ambil 10, 1/4 tolakkan dengan hasil tambah bagi kedua-dua ni. Baik, disebabkan topik ni merupakan topik penolakan pecahan, jadi kita tulis dalam ayat matematik penuh, iaitu penolakan dalam bentuk ayat matematik tolak pecahan. Jadi kita lihat pembawah ni. Pembawah ni 4, 5 dan 3. Bila kita lihat di sini, garanti gandaan dia tu untuk dapatkan pembawah dia mesti agak besar. Jadi kita akan buat lah. Agak besar. Yang kita nak dapat sama tu. Jadi kalau macam ni, 4. Jadi kita akan buat gandaan 4 lah. Sifir 4 lah. Kita buat sebelah kanan ni. 4. 4 tambah 4. 8. 12. 16. 20. 24. Baik. Ini 5. Kita buat 5. 5. 10. 15. 20. 25. 30. Buat 3 pula. 3. 3. 6. 9. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kita tengok. Baik. Dalam gandaan 5, kita tengok apa yang sama ni. Dalam gandaan 4, 5 dan 3. Ada tak yang sama ni? Kita dapati dalam gandaan 4 dan 5, 20 sama. Tapi dalam gandaan 3 tak ada 20. Jadi tak boleh. Dia syarat dia mesti pembawah sama. Maksudnya kita menggunakan gandaan yang digit yang sama bagi ketiga-tiga gandaan. Jadi kita kena buat lagi sampai kita jumpa yang sama. Kita buat yang digit yang kecil ni, sifir 3 ni, kita buat lebih banyak lagi. 3. Jadi 30 tambah 3, 33 tambah 3, 36, 39, tambah lagi 3, 42, 45, 48, 51, 54. Kita buat sifir 5 pula. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.
buat pula sifir 4, gandaan 4, 24 tambah 4, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68. Baik, setelah kita buat gandaan ni, kita dapati yang sama bagi ketiga-tiga gandaan ini, iaitu sifir 4, 5 dan 3. Kita tengok apa yang sama dekat sini. Sekiranya kita amati betul-betul, yang sama bagi ketiga-tiga gandaan ini, ada tak? Tak ada lagi. Maka sifir 3 tu kita kena buat lagi. Jadi 54 tambah 3, 57 tambah 3, 60. Kita dapat dah yang sama tu. Yang ini memang gandaan dia agak besar sikit. Jadi kita dapati yang sama bagi ketiga-tiga gandaan 4, 5 dan 3 di sini ialah 60. Jadi kita akan gunakan pembawah dia 60. Okey, tulis balik macam biasa seperti sebelum ni. Kita tulis balik 10 per 60. Tolak, jadi yang belakang ni 2 per 60. Dia kami tolak 1 per 60. Kita letak siap-siap pembawah dia 60. Nombor bulat tu kita tak buat apa-apa. Jadi dalam gandaan 4, di sifir 4 ni lah, 60 ni bilang berapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15. Jadi maknanya darab 15. Bawah darab 15, atas pun darab 15. 1 darab 15 kita dapat 15. Kemudian gandaan 5. 60 ni bilangan keberapa kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka bawah ni akan darab dengan 12 untuk dapatkan 60. Bawah darab 12, atas pun darab 12. Jadi kita buat 3 darab 12 kita dapat berapa? Bila kita selesaikan 3 darab 12, kita akan dapat 6, 36. Seterusnya gandaan 3 kita kira. Ini banyak sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi bawah darab 20, atas pun darab 20. Jadi 1 darab 20 kita dapat 20. Okey, sebelum kita selesaikan, kita cek dulu. Adakah 15 ni boleh ditolakkan dengan 36 dan tolakkan dengan 20 tanpa gagal? Maksudnya boleh ditolakkan dengan jayanya. Kita cek. Bila kita lihat sini pun 15 tidak boleh ditolakkan dengan 36. Jadi seperti mana sebelum ni kita buat 10 tolak 1, bawah tambah atas. Jadi 10 tolak 1 kita dapat 9. Bawah tambah atas 60 tambahkan dengan 15. Jadi 60 tambah 15 kita dapat apa? 75. Jadi tulis balik 75 per 60. Jadi yang belakang ni kita tak buat apa-apa, tulis balik 2, 36 per 60 tolak 1, 20 per 60. Jadi kita tengok yang atas ni kita boleh tolak dengan jayanya. Jadi kita lakukan proses penolakan, terus kita tolak. Jadi 75 tolak 36, 5 tolak 6, 1, 7 tolak 3, 2. Jadi tolak lagi dengan 20, 1 tolak sifar, 1, 2 tolak 2, sifar lah. Jadi yang pengatas ni kita dapat 1 per 60. Seterusnya kita tolak nombor bulat pula. Nombor bulat ni jangan kita tinggal. Sekiranya kita tinggal nombor bulat ni, jawapan salah. 9 tolak 2 tolak 1. 9 tolak 2 kita dapat 7. 7 tolak 1 kita dapat 6. Baik, adakah pecahan yang di belakang ni dalam bentuk yang termudah? 1 per 60. Ya, dalam bentuk yang termudah.
Maka jawapan bagi soalan ni ialah 61/60.